Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam rancangan Usrah Show, di mana dalam rancangan ini kita akan membahaskan isu-isu agama bersama saya Said Firdaus dan juga Ustaz Wanji. Baik Ustaz, pada minggu lepas kita telah pun sampai ke ayat yang ke-7 daripada surah Al-Kahfi. Dan insya-Allah pada minggu ini kita akan menyambung perbahasan pada ayat yang ke-8. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan pentas ini kepada Ustaz Wanji untuk meneruskan perbahasan. Persilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada kali ini kita bertemu lagi untuk kita sambung perbahasan kita daripada surah Al-Kahfi kan. Alhamdulillah. Dan pada hari ini kita akan masuk pada ayat yang ke-8 insya-Allah. Insya-Allah. Dan kalau kita boleh lajaklah sampai ke ayat ke-9 dan 10 lah kalau boleh insya-Allah. Insya-Allah kalau sempat lah. Dalam perbincangan kita yang lepas kita ada baca dua ayat, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ayat 6 dan ke-7 tu, ayat 6 tu apabila serangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah Nabi lah. Nabi ni berusaha untuk menjelaskan balik kekeliruan yang dilakukan oleh An-Nadhr bin Al-Haris. Kita ingat balik cerita tu kan. Dia penglipur lara dalam masyarakat Mekah. Penglipur lara tu dilakukan oleh dia dan rupa-rupanya merebak kepada satu tajuk, iaitu sehingga mereka mengatakan Tuhan ada anak. Jadi orang Yahudi dia kata Uzair anak Allah, orang Nasrani kata Isa anak Allah, orang Arab Quraisy pula dia mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Ini kesyirikan besarlah. Semua tu bermula daripada penglipur lara, cerita-cerita dongeng Jadi bila Nabi Muhammad SAW dengar apa yang dilakukan oleh mereka, maka itu menyebabkan Nabi sedih. Sedih Nabi tu sehingga Nabi tak lalu makan. Sedih sangat tu betul. Jadi di situ tu menyebabkan Allah Ta'ala tegurlah Nabi. Memanglah sedih, tapi sedih janganlah sampai merosakkan diri kamu, membinasakan diri kamu, ataupun sampai satu tahap boleh membahayakan kepada kesihatan kamu. Itu pesanan Nabi SAW lah. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu, kalau kamu tengok ada orang yang kufur, ada orang yang beriman, ada orang baik, ada orang jahat, itu adalah perhiasan bagi dunia. Dunia ni ada perhiasan dia kan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ke-7 tu, Allah Ta'ala kata inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Allah Ta'ala kata kan, sesungguhnya kami jadikan apa-apa yang ada atas bumi itu zinatan laha, perhiasan bagi bumi itu sendiri. Jadi perhiasan, Tuhan kata sebagai perhiasan. Jadi apa maksud perhiasan? Jadi kalau kita nisbahkan kepada bangunan itu, perhiasan tu dia buat warna, dia buat ada corak-corak kan, buat lukisan pula, itu perhiasan bagi bangunan kan. Kita ni duduk seorang-seorang macam ni pun kita ada perhiasan kita, pakaian kita, baju kita. Macam saya ni pakai kain tak tabahu macam ni kan, ini satu perhiasan kan. Jadi maka demikian juga bumi itu sendiri. Bumi ni dia ada perhiasan dia. Jadi perhiasan bagi bumi itu adalah wujudnya orang kufur, orang beriman. Jadi maksudnya semua itu termasuk dalam perhiasan yang bagi bumi kan. Allah Ta'ala buat. Cumanya bila Allah Ta'ala buat perhiasan tu bukan saja-saja buatlah. Tujuan dia dibuat linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah Ta'ala kata kami nak uji mereka, siapakah di kalangan mereka itu yang paling baik amalan dia. Jadi kalau kita ni beriman, lepas tu ada orang kufur, maka ada konsep dakwah. Kita berdakwah. Jadi kita dakwah, kita amalkan agama, orang yang mendengar dakwah tu dia terima pula dakwah kita. Jadi dia jadi berkualiti lah, ahsanu amalan tu kan. Tapi kalau dia tidak menerima, kita boleh tahu jadi ahsanu amalan tu bagi dia tak ada. Jadi Tuhan tu sengaja dia buat biar ada cerita tu kan atas muka bumi Allah SWT, dan itulah perhiasan Okey, itu ayat yang ke-6 dan yang ke-7 yang kita bincang dalam rancangan kita lepas lah. Jadi pada minggu ni kita akan masuk yang ke-8. Selepas Allah Ta'ala sebut kami jadikan bumi ni dengan kewujudan orang kafir, orang mukmin, orang baik, orang jahat, semua ni adalah perhiasan bagi bumi. Jadi Allah Ta'ala fokus pada tajuk bumi tu pula. Cara tu dia dah sebut umum, dia tarik satu tajuk bumi. Jadi bila tajuk bumi tu Allah Ta'ala berkata wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Tu kata Allah, sesungguhnya kami ni adalah Tuhan yang menjadikan ma 'alaiha, apa yang ada atas muka bumi itu, sa'idan juruza, tanah-tanah yang tandus.
Kalau ikut terjemahan Allah Basmih ni, dia terjemah, dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah ranah sebagai tanah yang tandus. Tandus ni mungkin terjemah lain gersang, bumi gersang kan. Okey, type. Kita fikir kenapa Allah Ta'ala ni tak pasal-pasal dia keluar cerita pasal tanah yang gersang. Dia ada relate yang sebelum tu pasal bumi tu. Dia sebut bumi tu, atas dia tu adalah perhiasan. Kalau kita tengok ayat yang ke-7 tu, kami jadikan apa-apa yang ada atas muka bumi zinatan laha. Jadi bumi tu satu yang atas bumi tu. Macam ni bumi, atas bumi ni ada gelas. Contoh atas meja ni ada gelas kan. Bumi atas tu ada apa? Ada manusia. Manusia tu pula ada baik, ada jahat kan. Atau atas tu. Lepas tu Allah Ta'ala kata pula, atasnya juga tu, atas bumi tu pula ada sa'i dan juruza. Tanah yang gersang. Tanah yang gersang. Tak ada pasal-pasal waktu keluar cerita berkenaan dengan tanah. Sa'idan ni tanah. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada satu lagi perkataan, turab. Kan? Turab. Apa beza turab dengan tanah pula? Dia orang jadi perbahasan pula kan. Dia tak kalau sebut turab ni dia tanah betul tu. Kita ambil, kita genggam tanah. Tapi ada satu lagi tanah di permukaan. Iaitu disebut sebagai sa'idan, sa'ida. Sa'id. Lepas tu kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala dia sebut tentang tayammum. Allah Ta'ala kata falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Sa'idan dia guna. Tayammum tu kita bukan ambil tanah stokor tu kan. Kita hanya tepuk kat atas permukaan dia kan. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata wa inna laja'iluna amma 'alaiha sa'idan. Jadi tanah di permukaan tu. Dia bukan tanah yang kat dalam tu. Cuma menarik dia kata juruzan, yang kita terjemah sebagai kat sini dia terjemah tandus, gersang, terjemahan lain lah kan. Juruzan ni asal makna ni tajam. Asal makna lah. Orang Arab kalau dia pegang pedang yang tajam, itu dipanggil sebagai al-jaras. Itu sebutan orang Arab, pedang yang tajam kan. Macam pedang samurai, sangat sekali putus. Itu kalau sebutan orang Arab panggil al-jaras. Dia tak panggil as-saif. Saif tu pedang, tapi ada satu lagi jaras. Jadi kalau saif tu pedang biasa tu, tapi kalau pedang yang tajam itu panggil sebagai al-jaras. Sebutan Arab Tiba-tiba dalam ayat ni dia guna perkataan juruzan. Tanah yang kalau kita terjemah harfiah tajam lah. Apa tanah tajam pula kan. Betul. Jadi dia nak gambarkan gersang tu segersang-gersang. Tanah tu gersang, betul-betul gersang, bukan gersang biasa. Luar biasa gersangnya. Okey. Lepas tu menarik dia guna sa'idan, dia tak kata turaban kan. Sebab bila kita sebut gersang, permukaan tu kita akan nampak macam berdebu. Dia real gersang, faham tak? Dia kalau gersang gitu-gitu je, mungkin tak nampak debu tu. Mungkin kalau panas pun tak berapa nak panas, maka debu tak berapa nak banyak. Maka Allah Ta'ala ni dia guna perkataan yang tepat. Dia kata sa'idan juruzan. Mungkin tak termasuk tanah-tanah yang macam merekah tu kan. Ya belaka tu. Maksud menggambarkan terlalu gersang. Okey. Yalah, kita faham lah. Itu hubungan antara ayat ke-7 dan ke-8 tu. Atas disebut bumi, maka dijelaskan bumi itu pula yang gersang. Jadi kita fikir, apa kes tak pasal-pasal ni? Satu soalan juga kan. Sebab lepas daripada ni dia akan terus masuk cerita tentang Ashabul Kahfi. Baru mula nak start. Ashabul Kahfi. Bila sebab Ashabul Kahfi ni, dia ada cerita pasal orang yang dimatikan. Lepas tu dihidupkan kan. Jadi bila sebut bumi yang gersang, pernah tak kita fikir bumi yang gersang itu boleh hidup balik? Tak. Secara boleh berlaku kalau air. Boleh berlaku kalau ada air lah. Air turun, hujan, jadi yang gersang tu dia akan subur balik. Betul tak? Betul. Dia nak gambarkan ni permulaan cerita tentang Ashabul Kahfi sebab dia orang ni akan dimatikan. Itu kaitan dia. Mati tu punya, kalau kita nisbah dengan bumi yang gersang tu sampai 309 hari, 9 tahun. Nampak? Maksudnya bukan mati biasa ni. Betul-betul mati ni kan. Kalau mati 3-4 hari bangun balik, mungkin dia tak guna perkataan sa'i dan juruza. Faham tak? Dia nak relate situ. Jadi tu yang kata Quran tu dia gunakan perkataan yang memang tepat. Kalau kita faham, style lah Quran ni Jadi sa'i dan juruza. Lepas tu dia terus masuk ayat am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Dia start dah masuk cerita Ashabul Kahfi. Kan? Adakah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim,
Nanti kita jelaskanlah makna apa Okey. Dia kata itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kesusahan kami. Kan dah guna perkataan Ashabul Kahfi. Sebelum ni mana ada kan? So intro dululah. Dia punya intro. Cuma intro dia menarik tu antara satu ayat kedua, ayat ketiga, keempat. Semua dia ada kaitan. Dia kait tu. Secara tersirat dia ada dia punya kaitan tu. Kita tak perhati, kita tak perasan. Sebab tu mula sebut bumi. Lepas tu bumi ada cerita pasal tanah. Memang tanah tu dekat bumi kan. Betul. Lepas tu bumi tu digambarkan sebagai tanah yang gersang. Rupa-rupanya nak cerita tentang kisah orang yang mati tu semati-matinya, tetapi bumi tu boleh dihidupkan balik. Datangnya air. Maka demikian juga pada orang yang dah mati, kemudian dihidupkan balik oleh golongan Ashabul Kahfi. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Cara Tuhan bercerita kalau kita faham sastra, kalau kita suka teliti, kita tadabbur, kita ta'ammul, kita akan jumpa 1001 rahsia lah daripada Al-Quran yang Quran nak sampaikan pada kita. Sebenarnya kalau kita fikir balik, memang kaedah kita berkomunikasi kan memang macam tu. Contohlah kalau kita ni nak ambil hati orang, kita bukan kalau kita nak sesuatu lah, contohlah kita jumpa orang politik nak minta projek. Contohlah kan, kita ni bukan datang-datang terus minta projek. Kita kena ada mukadimah dia tu. Puji dia kan? Dia kata ni baik lah, apalah, kau paling cerdik lah dalam Malaysia ni, sebenarnya kau lah Perdana Menteri, bukan orang lain. Orang lain tu semua tak ada lah, goreng lah. Kita dua tu, dia pun dah kembang lepas itu, kita pun tolong satu dokumen, tolong tanda tangan. Kaedah dia dah, betul tak? Betul. Mana dia kita, engkau ni tak layak. Sebenarnya tak layak engkau ni. Engkau bukan sekadar Perdana Menteri, YB pun tak layak lah. Habis kutuk, kita pun dokumen, tolong tanda tangan. Dia tu siapa dia nak tanda tangan kau maki aku berasap Ini orang panggil kaedah berkomunikasi. Quran tu dia ajar tu cara komunikasi tu. Kalau kita nak pergi yang lebih lain sikit tu, macam kita baca suratul Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kelima tu dia minta, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Tapi awal puji dulu. Puji. Tunjuklah kepada kami jalan yang lurus. Kaedah komunikasi. Ini kalau kita bercakap pun kena macam tu kan. Quran dah ajar sebenarnya. Kita tengok cerita Al-Quran Suratul Kahfi pun, tengok cara dia bawa jalan cerita. Puji dia, lepas tu dia yang menurunkan Al-Quran, Quran tu daripada atas ke bawah kan. Habis kita duk cerita tak pasal-pasal cerita pasal bumi. Bumi tu pula ada kait dengan tanah yang gersang. Baru dia masuk cerita Ashabul Kahfi. Cara disusun kan. Al-Quran, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi kalau kita tengok Al-Quran, dia bukan semata-mata ada hikmah daripada sudut pengajarannya, tapi ada satu lagi yang kita boleh ambil adalah dia ajar juga cara kita berkomunikasi sebenarnya. Secara tak langsung kan. Okey, kita tengok ayat ke-9. Allah Ta'ala kata, Am hasibta, apakah kamu menyangka wahai Muhammad sallam, anna ashabal kahfi, sesungguhnya ashabul kahfi, warraqim, dan juga ar-raqim. Man, Abdullah Basmih ni dia tak terjemah. Dia kekalkan perkataan asal ar-raqim sebab rumit nak terjemah. Apa dia tu kita perincikan lah. Cuma dia kata kanu min ayatina ajaban, itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Ini terjemahan Abdullah Masbih Cuma saya punya cara terjemah lah ayat ni Kalau saya punya terjemah, apakah kamu menyangka wahai Muhammad, sesungguhnya ashabul kahfi dan raqim itu, mereka itu menjadi takjub terhadap ayat-ayat kami. Jadi kita pun macam mana tu jalan cerita. Okey, kita perincikan. Okey, nombor 1, kita tengok ayat ni. Allah Ta'ala disebut yang menyangka dan kagum ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Kan? Am hasibta, apakah kamu wahai Muhammad menyangka. Situ poin dia. Ta tu dia tak kata tum, dia kata ta tu engkau seorang Jadi merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memang kagum lah. Cumanya bila kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagum, sebenarnya kalau tak datangkan cerita Ashabul Kahfi pun Nabi tu dah kagum dah dengan Tuhan. Kita ni, tu isunya. Jadi Nabi ni bila dia bercakap, bila Tuhan tu kata rujuk pada Nabi Muhammad, sebenarnya kalau orang macam Nabi ni pun bawa cerita macam ni, dah automatik dah kagum sebenarnya. Kalau tak macam ni pun dia dah kagum dah. Jadi kita apatah lagi-lagi lah kena kagum. Cumanya mungkin dalam hal-hal biasa ni kita tak kagum, tapi kalau cerita yang pelik-pelik macam cerita Ashabul Kahfi, kita akan rasa kagum. Dan mungkin juga untuk orang Yahudi Nasrani pada masa tu kan, sebab dia orang tu banyak cerita-cerita yang pelik-pelik dalam kitab dia orang. So bila Nabi ada juga cerita macam ni, dia orang kena kagum.
Cuma kalau kita tengok di konteks ayat ni diturunkan sebelum Nabi sampai ke Madinah. Kau tu pula kan. Tapi tak ada masalah sebab satu ayat Quran tu kadang-kadang dia dah memberi isyarat awal untuk generasi akan datang sebenarnya. Macam kita baca dalam surah Al-Ankabut. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ni tu setahun sebelum daripada hijrah. Tapi dalam surah Ar-Rum tu, dalam tu dia ada menjelaskan berkenaan dengan tentang bagaimana orang Rom itu bakal mengalahkan Parsi pula. Dikala orang Quraisy berbangga dengan kemenangan Parsi apabila mereka melawan Rom. Dia bagi tahu dalam ayat tu, dia kata tak, korang je hari ni rasa korang menang wahai Quraisy. Kerana apa? Sebab korang pergi sokong Parsi yang mengalahkan Rom. Jadi orang Rom tu memang nampak bersedih, tapi kau kena ingat wahai orang Quraisy, akan datang Rom itu akan mengalahkan Parsi. Sebenarnya isyarat dia dah bagi tahu. Apa dia? Sebab bila orang Arab Quraisy, diorang ni menyamakan, diorang ni seperti orang Parsi yang beragama Majusi, dan dia menyamakan orang Islam tu yang beragama Islam dengan akidah percaya pada Allah kan. Dengan orang Rom yang beragama Nasrani disamakan. Jadi bila Allah Taala kata orang Parsi tu bakal orang Rom itu bakal mengalahkan Parsi, isyarat dia sebenarnya bagi tahu orang Quraisy pun bakal kalah. Realnya berlaku lah perang Badar tu. Jadi isyarat awal tu dah diberitahu sebelum daripada hijrah lagi. Jadi Nabi ni dapat satu motivasi, kita kena pergi hijrah, lepas ni kita akan menang. Tu isyarat Tuhan. Sebab tu kita tahu jalan cerita ayat tarikh dia bila turun, kita akan nampak konteks yang nak disampaikan oleh Tuhan. Hikmah Allah. Hint tu dari awal lagi. Dia bagi dah hint. Sebab tu Nabi tu yakin pergi. Kali ni memang jadi. Dia tak tergagak-gagak. Kita yang tergagak-gagak sebab kita tak dapat wahyu. Kan? Betul. Kita hanya ikut data ni macam ni kot. Kita duk rasa ya ke? Ya. Tapi satu kata tak. Tapi Nabi kan 100% ya. Kita pergi Madinah, kita kuasai kerajaan. Bukankah kita dihalang? Tak, pergi. Memang menang. Sebab isyarat tu dah disampaikan oleh Tuhan sebelum tu daripada Al-Quran. Jadi orang macam Nabi tu dia faham tersirat tu. Kita tak faham lah sebab kita tak dapat wahyu satu kan. Betul. Kita tu belajar berdasarkan apa yang dia ajar. Tak dia ajar mungkin tak faham. Asyik pada fikir. Kadang-kadang fikir tu mungkin silap. Beza dengan Nabi SAW, dia terus daripada Tuhan kan. Gitu. Maka kalau lah macam Syed cakap tadi, ayat ni macam dia nak isyarat kepada orang Yahudi. Walhal ayat ni turun di Mekah. Belum sampai lagi Nabi belum sampai ke Madinah kan, tak ada orang Yahudi. Tapi kita tak boleh tolak kemungkinan mungkin satu isyarat daripada Tuhan juga. Dia nak bagi tahu kepada orang-orang Yahudi berkenaan dengan Ashabul Kahfi ni, korang boleh kagum macam tu. Tapi kalau kita cek daripada sudut sejarah, Ashabul Kahfi ni orang bangkit juga. Siapa dia orang ni? Bila mereka ni? Kisah Ashabul Kahfi ni tak ada dalam Taurat. Tak ada. Dia ada dalam Injil. Kisah Ashabul Kahfi ni tidak ada di dalam Taurat, tapi ada di dalam Injil. Jadi bila sebut dalam Injil, makanya kita boleh simpulkan bilakah kejadian Ashabul Kahfi ni. Maka ramai ulama-ulama tafsir kata Ashabul Kahfi ni adalah golongan yang kelompok ni berlaku selepas daripada era Nabi Isa AS. Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kalau sebut Injil daripada Nabi Musa kan, lagi awal lah. Nabi Isa, Nabi Muhammad, celah-celah itulah berlaku. Jadi antara zaman Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa tu kurang lebih 600 tahun. Ikut kalender orang kafir itulah. Kalender orang putih, kalender Masihi tu panggil kan. Hakikat sebenarnya kita tak tahu, wallahu alam. Tapi kalau kita nak sebut antara Nabi Isa AS dengan Nabi Muhammad, dia kurang lebih 600 tahun. 600 tahun lah hubungan masa tu kan. Jadi sebab tu bila ada orang duk sebutlah nama raja yang telah melakukan penindasan kepada masyarakat di situ, menyebabkan adanya golongan Ashabul Kahfi yang pergi menyorok dekat gua. Nah, raja tu nama apa? Tu timbul debat tu. Jadi rata-rata Israeliat sebab Quran hadis tak pernah sebut siapa golongan tu. Tapi Israeliat ni selalu dibahas kan. Jadi rata-rata mengatakan Daqyanus nama raja tu. Raja Daqyanus. Raja Daqyanus ni kurang lebih 200 Masihi. Maksudnya Nabi Isa dilahirkan dalam kalender Masihi 200 tahun lepas pada tu. Ada seorang raja namanya Daqyanus. Dialah raja yang zalim tu. Yang dia menindas. Lepas tu anak-anak muda ni lawan dia dan nak dibunuh, dia pun lari tidur dalam gua. Itu Ashabul Kahfi. Jadi kalau kita sebut benda tu berkait dengan Raja Daqyanus dan kisah tu ada dalam Injil, tidak ada dalam Taurat,
Maksudnya benda ni bukan berlaku pada era benda tu tidak melibatkan orang Yahudi. Tidak melibatkan, okey. Dia akan melibatkan orang Nasrani. Itu ada ulama tafsir bahas lah, panjang lebar ni. Okey. Antara yang bahas tu Imam Abu Zahrah lah, dalam kitab dia Zahratut Tafasir. Dia jelas panjang lebar tentang Ashabul Kahfi tu. Lepas tu Ashabul Kahfi ni itu kita dah sebut dia ada beza dua perkataan Al-Kahfi dengan Ghar. Gua Hira tu orang tak panggil Kahfi Al-Hira. Orang sebut Ghar Al-Hira. Al-Kahfi ni beza dengan Ghar. Kahfi ni gua yang ada dewan kat dalam. Dewan macam kita gigit gua. Kadang-kadang kan dalam besar macam dewan dalam tu. Itu panggil Al-Kahfi. Okay. Tapi kalau kita pergi kat Gua Hira, Gua Thur, masa kita buat ibadat haji umrah tu, kan kecil duduk. Kalau hujan turun silap belang kena kat sikit-sikit kat kita. Yang tu dipanggil Ghar. Okay. Jadi dalam ayat ni dia kata anna ashabal kahfi. Jadi kita faham gua yang besar lah. Tak pelik lah anak-anak muda tu boleh tidur dalam gua tu. Dan dia orang pun mungkin beberapa orang kan. Beberapa orang kan. Nanti kat bawah tu dia akan sebut orang-orang itu kan. Gitu. Kemudian dia sebut Ar-Raqim. Ar-Raqim. Kitab terjemahan rata-rata ni tak terjemah Ar-Raqim tu apa. Okay. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, ulama tafsir pun dia akan bagi beberapa pentafsiran terhadap makna Ar-Raqim. Yang ada satu orang kata Ar-Raqim ni nama tempat. Nama tempat tu di mana? Dekat Jordan. Jadi dekat Jordan tu memang ada satu tempat nama Ar-Raqim, di situ memang ada gua. Gua dia memang jenis macam dewan tu lah. Dan namanya Ar-Raqim tu tak tahan. Sekarang ada lagi? Masih ada. Kalau kita rajin buka YouTube, cuba kita tengok jejak Rasul. Dulu kan buat jejak Rasul kan. Dia tunjuklah gua tu gitu-gitu. Tapi isunya confirm ke? Wallahualam, tak tahu. Ini semua klaim dan dakwaan lah. Orang kata di sini, ada orang kata di situ, macam-macam klaim lah. Jadi ada satu orang kata Ar-Raqim ni nama kampung. Ada pula satu lagi Ar-Raqim ni dibahas antaranya Ibn Abbas. Dia kata Ar-Raqim ni daripada perkataan Ar-Raqmu, raqam. Apa ni raqam? Raqam ni nombor. Jadi Ar-Raqmu ni, Ar-Raqim ni daripada perkataan Ar-Raqmu. Sebenarnya ada satu perkataan dalam Al-Quran menggunakan daripada akar kata Ar-Raqmu, iaitu Kitabun Marqum. Surah Al-Mutaffifin. Kitabul Marqum, kitab yang tercatat. Jadi di situ tu menyebabkan ada orang tafsirkan Ar-Raqim di sini adalah batu bersurat. Batu bersurat. Ada satu kata tempat, iaitu tempat beradanya gua itu. Ada satu lagi tafsiran, dia kata sebenarnya Ar-Raqim ni batu bersurat. Sebab dikatakan dekat gua itu ada batu, dan di batu tu tercatat nama-nama dia orang. Yelah, masalahnya kalau kita pergi tengok dalam jejak Rasul, memang ada gua dan ada batu, memang ada tercatat nama. Cumanya isu ni kita tak tahu siapa yang pergi catat. Itu soalan dia kan. Yalah, masalah klaim ni semua klaim. Betul. Hakikat sebenar tu, takut-takut orang asalnya memang tak ada, tapi bila orang baca ayat ni Ar-Raqim ni, dia pergi buat. Jadi kata sini kau buat. Nak klaim ni boleh klaim belaka kan. Tapi yang kita boleh jawab last kali wallahu alam lah. Betul. Hakikat sebenar kita tak tahu. Tapi secara dasarnya Allah Ta'ala bagi tahu sebenarnya Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu adalah perkara yang menakjubkan sebenarnya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kanu min ayatina, mereka itu daripada ayat-ayat kami. Tanda-tanda kebesaran. Dia, kita terjemah ayat ni tanda-tanda kan. Ni salah satu benda yang kita kena fikir juga dalam penggunaan kata dalam bahasa Melayu. Orang Melayu ni guna perkataan ayat. Kalau kita tanya dia, apa beza ayat dengan tanda? Dia kata ada beza, kata dia lah. Tapi sebenarnya ayat itu terjemahan Melayu tanda. Al-ayat tu tanda. Ayat ni tanda. Kita baca Quran, Allah Ta'ala kata wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara ayat-ayat kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Kita kata mana ada ayat? Susunan kata. Kita faham ayat ni susunan kata kan. Sebenarnya perkataan ayat tu adalah tanda-tanda. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Ta'ala tu, kami jadikan manusia itu berpasang-pasangan untuk berkahwin apalah kan. Jadi maksudnya perkataan ayat ni asal maknalah tanda. Tanda. Cuma tanda bila sebut ayat dia tanda, ada satu lagi perkataan alamat, tanda juga. Apa beza dia? Bila sebut ayat lah tanda, yang pada tanda tu ada makna dia, ada makna tersendiri. Okey, tu pasal contoh.
Okay. Orang masuk askar, jadi tentera, masuk dalam hutan. Duduk berjalan ramai-ramai, tiba-tiba yang kat depan tu dia isyarat tangan macam ni. Apa faham dia? Itu tanda, ini ayat. Tandanya adalah kena berhenti. Betul tak? Dia buat macam ni. Maksudnya kena tunduk. Betul tak? Kan? Ataupun kita dengar orang duk bercakap, cakap-cakap kita buat isyarat macam ni. Berhenti dia bercakap. Betul tak? Ini ayat. Okey. Tapi ada makna tak? Ada makna. Ada makna. Kan? Kita buat macam ni, ada makna. Buat macam ni, ada makna. Tiba-tiba kita buat macam ni. Apa benda tu? Tak ada makna. Ni sebab kita lah. Dan kalau kita pergi kat negara-negara tertentu, sini ada makna. Orang Pakistan ada makna ni. Kalau orang Pakistan isyarat macam ni, maksudnya dia nak kencing. Oh. Tapi mungkin tanda nak janji ada kat sini. Mungkin juga. Mungkin. Kita ni betting kan. Bet kan. Tapi kalau orang Pakistan, dia dengar majlis ke apa, tiba-tiba angkat jari macam tu. Dia nak kencing dia tu. Oh, lain pula. Jadi maksudnya tanda tu adalah sesuatu yang kita letak satu isyarat yang ada makna tersendiri. Itu makna ayat. Itu tanda yang berbentuk isyarat badan contoh. Satu lagi isyarat mungkin berbentuk lukisan. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab Muqaddimah Al-Imam Ibn Khaldun, khat, tulisan khat. Kita dalam dunia pada hari ni bila sebut khat ni apa? Tulisan cantik. Cantik. Betul tak? Tapi kalau nisbah asal penggunaan tulisan khat Arab awal-awal sebelum zaman Nabi, dia adalah isyarat ketenteraan. Khat tu asalnya tulisan biasa je tulis. Jadi bila pergi perang, jadi macam mana nak sampaikan maklumat kepada tentera? Dia tulislah surat. Tapi kalau tulis surat, kalau sampai ke musuh kan bahaya. Maka dekat tulisan tu dia buat khat, ada sengit-sengit. Itu semua mempunyai makna ayat. Melalui khat tu. Jadi tulisan sengit lah apa yang bagi cantik tu, itu makna. Jadi bila sampai dekat tangan musuh, rahsia tu tak sampai kepada musuh. Tapi bila tentera, daripada tentera sendiri baca, faham. Okey, ini isyarat dia. Ayat. Nak cerita tu ayat, tanda yang memberi makna. Okey, itu berbentuk tulisan. Begitu juga perkataan. Kita bercakap, kita guna perkataan. Sebenarnya perkataan itu dia adalah sebagai tanda untuk memahamkan satu benda yang lain. Betul tak kakak? Dan satu perkataan dalam nisbah satu tempat dengan tempat yang lain mungkin tak sama. Betul. Kita orang Malaysia pun, kalau kita compare dengan orang Indonesia, ada beberapa perkataan yang digunakan oleh orang Malaysia dengan orang Indonesia, kita rasa dia faham sama, padahal berbeza walaupun perkataan yang sama. Contoh perkataan seronok. Kita kalau sebut seronok, apa kita faham? Makna di sebalik perkataan seronok. Happy, suka. Happy, seronok, gembira kan. Indonesia bukan makna macam tu. Seronok ni maksudnya adalah porno. Macam tu pula. Faham orang Indonesia. Maksudnya tanda yang sama, pemaknaan yang tak sama. Betul kan? Betul. Dia berlaku. Bukan tak kita fikir, Arab pun sama. Arab ada. Dia ada kelebihan tu. Arab, Pakistan lagi lah. Orang Pakistan lagi macam-macam kan. Sebab bangsa dia orang ni segi tamadunnya lama kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia nak bagi tahu macam mana kita melihat tanda dan kita memahami makna di sebalik tanda. Makanya antara tanda tu adalah Ashabul Kahfi, Ar-Raqim. Ada yang terjemah sebagai batu bersurat, ada terjemah sebagai tempat, tak apalah. Tapi semua tu tanda. Tapi tanda tu membawa kepada ajaban, kagum. Sebab kita tengok, kita tahu makna di sebalik tanda. Tetapi kita tidak ada kekaguman terhadap makna di sebalik tanda tu. Jadi macam mana kita nak melihat itu ada kekaguman tu. Sebab itu kena ada tadabbur, ta'ammul. Kan? Tadabbur ni daripada perkataan tadbir. Apa makna tadbir? Tadbir ni adalah untuk memastikan kita menjalani kehidupan itu dengan baik. Maka tadbir lah. Betul tak? Mentadbir negara. Apa maksud mentadbir negara? Nak pastikan negara itu berjalan dengan elok. Maka adalah tadbir negara. Asal perkataan Arab lah. Kan? Jadi bila sebut tadabbur, itu tadbir negara. Tadabbur Quran, apa pula? Kita baca Quran, kita nak reflect pada diri. Barulah Quran itu membentuk peribadi kita. Jadi diri kita tersusun hasil daripada kita membaca Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Ada orang ni baca Quran tapi tak ada kesan pada diri dia pun. Dia tidak reflect pada diri dia. Itu bukan tadabbur. Jadi ada beza lah tafsir dengan tadabbur. Beza. Bila kita sebut tadabbur, dia mesti ada tafsir. Bila sebut tafsir, belum tentu lagi tadabbur. So tadabbur lagi dalam lah. Lebih dalam. Menafsir, sebab bila orang bertadabbur, itu pun sudah mentafsir. Tapi kalau tadabbur tu menafsir dalam pada mereflekkan kandungan ayat kepada diri. Tadabbur. Kalau tafsir belum tentu lagi. Kadang dia baca-baca Quran, dia tuduh orang.
kau kafir, kau munafik. Tafsir juga tu. Tapi tidak tadabbur sebab dia tunjuk kat orang. Kan? Dan tadabbur dia reflect diri. Aku ni cerita masalah aku ni. Faham kan? Itu perbezaan dia. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat ni, kamu bukan semata-mata tahu Ashabul Kahfi, Ar-Raqib, maka kagum je. Ada benda yang kamu kena tengok di sebalik kekaguman itu. Apa dia? Macam mana benda tu nak reflect pada diri kamu. Kita pun rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Canggih. Tak, maka dia pun start ayat. Nanti baru cerita Ashabul Kahfi. Dia telah hampir 9 ayat. Ayat ke-10 baru masuk cerita Ashabul Kahfi. Iz awa al-fityah ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kan, ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat di sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Terjemahan Allah Subhanahu. Iz awa, ketika. Iz ni kalau orang belajar ilmu nahwu dia panggil zaraf, dia panggil zaraf kan. Iz, ketika. Zaraf bersebut daripada sudut zaman, masa Iz, ketika mana. Awa ni berlindung. Kita ada perkataan ma'wa. Saya dengar perkataan ma'wa. Wa ma'wahumun nar, tempat berlindung mereka adalah neraka. Ma'wa ni tempat berlindung. Cuma kadang-kadang Allah Ta'ala sebut ma'wa ni merujuk pada ahli neraka. Jadi orang neraka ni macam dia cari tempat berlindung, tapi tempat berlindung ni azab. Maka dia guna wa ma'wahum an-nar. Tempat mereka berlindung adalah neraka. Ada itu sindiran Allah Ta'ala lah pada orang azab neraka. Jadi dalam ayat kata iz awa al-fityah ila al-kahfi. Start cerita. Ketika mana anak-anak muda berlindung kepada kahfi, gua. Al-Fityah ni kita bisa dengar ada perkataan Al-Fata. Apa tu Al-Fityah? Kalau orang belajar ilmu bahasa Arab, Al-Fityah ni dipanggil sebagai jam'ul kasrah. Merujuk kepada bilangan orang yang lebih daripada satu, tapi bilangan dia tak pernah lebih sampai 10. Dia ada jamak killah, bukan jamak kasrah. Lawan bagi jamak killah, jamak kasrah. Dia ada jamak killah, jamak kasrah. Jamak killah ni adalah bilangan satu lebih daripada 2 ke atas bilangan, dan dia mesti kurang daripada kadar 10. Itu dipanggil sebagai jamak killah. Kalau jamak kasrah, bilangan dia lebih daripada 2, tapi dia atas daripada kadar 10. Bolehlah 30, 40. Itu dipanggil jamak kasrah. Dalam ayat ni, kalau orang belajar ilmu bahasa Arab, al-fityah, fi'lah, daripada wazan fi'lah, itu dipanggil sebagai jamak killah. Di sini terus kita faham bilangan pemuda tu tak sampai 10 orang. Terus faham, automatik faham. Kalau orang belajar ilmu bahasa Arab, dia baca ayat ni juga dah, iz awal fityah. Bilangan tak ramai ni, tak sampai 10 orang. Dia mesti 10 orang ke bawah, dan dia mesti 2 ke atas. Mungkin 3, mungkin 7, mungkin 6, mungkin ni, tapi tak sampai 10. 3 sampai 9 lah. Sekat tu. Sebab apa? Sebab dia guna perkataan al-fityah tu. Tapi terjemahan dia apa? Anak muda lah. Anak muda. Dia macam ni, perkataan anak muda dalam bahasa Arab kadang-kadang digunakan dalam perkataan lain. Fata, fityah. Ada satu lagi perkataan hampir sama. Fatwa. Kan macam sama kan? Fityah, fata, fatwa. Dia akar kata sama. Fata dengan waw tu. Fatwa, fata, fityah. Sebenarnya fatwa ni mana apa Yang orang faham tu perkhabaran hukum tu lah. Orang tanya hukum dia jawab kan. Sebenarnya fatwa ni daripada akar kata fata. Fata tu maknanya anak muda. Sebenarnya fatwa ni sifat dia mesti muda, mesti semasa. Itulah fatwa. Yang kita ni jawab hukum tu 70 tahun punya hukum. Orang tanya hukum yang orang dulu 70 tahun dah jawab dah. Itu bukan fatwa. Fatwa ni adalah benda baru. Itulah fatwa. Segi nak faham asal makna fatwa tu kan. Tempat kita kalau orang tanya hukum ustaz apa ni, dia bagi jawapan tu orang dulu dah jawab dah. Itu bukan fatwa. Fatwa ni adalah kau menyebut satu benda yang baru, hukum yang baru. So yang tadi dia jadi fiqh lah kot. Fiqh, ijtihad macam tu lah. Sekadar kalau istilah fiqh panggil al-masail. Masalah-masalah lama. Kan? Itulah asalnya. Tapi kita hari ni fatwa ni apa? Ustaz orang tanya hukum jawab. Fatwa ni. Padahal fatwa tu maksud isu barulah. Isu baru bagi hukum pasal tu. Baru, hukum baru kan. Jadi
bila orang tanya hukum, apa hukum ni? Maksudnya dalam kitab tak ada, semua tak ada, dia kena ijtihad baru. Maka kita panggil sebagai fatwa. Dan dia mesti ada kaitan dengan orang bertanya dan menjawab. Kan? Itu kata fatwa. Sebab fatwa, fata, fityah, akar kata yang sama. Fatwa tu daripada perkataan fata, anak muda. Apa kaitan? Sebab hukum tu sifat dia muda, mesti muda sifat dia. Isu yang baru lah. Yang mesti baru. Sebab tu kalau kata kelayakan mufti tu, maksudnya dia mampu untuk ijtihad sendiri lah kan. Sebab kalau kata isu lama, orang yang bukan mufti pun mampu je nak buat research, semua boleh buat. Sebab tu orang nak dilantik menjadi mufti tu bukan orang biasa, dia mesti orang luar biasa. Dia mesti alim betul. Dia boleh menjawab isu-isu semasa. Dia ada kekuatan itu. Kalau dan dia kena ada memahami bukan semata-mata apa yang ada dalam teks, tapi dia kena faham realiti. Kalau dia tak faham realiti, dia nak bandingkan hukum, nak apply hukum yang ada dalam Quran hadis dengan ataupun dalam kitab-kitab yang lama tu dengan hukum baru, dia boleh keluar tu. Sebab dia tak faham isu baru tu. Kan? Sebab tu nak jadi mufti ni bukan biasa sebenarnya. Betul. Asal perkataan tu pun sudah dah memberi maksud. Tapi sebab kita tak ada, benda tu tak cakna sangat. Tak apalah, saya jadi mufti. Lepas tu kadang-kadang pemahaman dia pula kadang-kadang diragui oleh pihak yang lebih alim pula kan. Itu satu problem lah. Tak apa. Sebenarnya tak ada kaitan, cuma nak ulah pada perkataan fityah tu kan. Betul. Iz awa al-fityah ila al-kahfi, kepada kahfi. Dia orang duduk dalam gua faqalu, ni gambaran anak-anak muda. Apa anak muda ni jawab? Apa kata mereka? Rabbana, doa dia. Wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami min ladunka rahmatan, rahmat yang ada di sisi Engkau. Dalam bahasa Arab ni, di sisi ni dia ada dua perkataan. Indaka, satu lagi ladunka. Dalam ayat ni ladunka. Dia tak kata indaka. Indaka ni sifat dia umum. Sama ada betul-betul ada ataupun kita rasa-rasanya ada. Tapi kalau ladunka tu confirm ada. Jadi dalam ayat ni dia kata Rabbana atina min ladunka rahmatan. Maksudnya masa dia orang berdoa ni, dia orang yakin confirm rahmat tu ada pada Tuhan. Maksudnya kental tu jiwa. Kekuatan jiwa dia dengan Tuhan tu terlalu kuat. Makanya bila dia berdoa tu, dia letak keyakinan rahmat yang ada pada Allah Ta'ala ni betul-betul. Kan? Sebab itulah bila ulama tafsirkan doa mereka Rabbana atina min ladunka rahmatan. Rahmatan itu dia bukan semata-mata dia harap dia dapat bantuan daripada Allah, selamat nyawa dia. Bahkan dia minta juga dalam itu adalah diberikan makrifah daripada Tuhan. Dia kenal Tuhan, dengan kenal itulah menyebabkan dia boleh pertahankan akidah. Sebab yang tahan ni bila yakin. Betul lah. Kalau tak yakin gitu-gitu, tak berapa, kita tak kuat. Contoh anda buat lah. Kita buat contoh simple Orang kata pada kita, Allah Ta'ala ada tak? Kita kata ada. Orang pun ambil parang, tarik tangan kita, serak. Kau kata Allah Ta'ala ada tak ada? Kalau kau kata tak ada, kau potong tangan kau. Agak-agak nak kata ada tak nak. Mula alamak, ada tak ada. Maksudnya masa kita kata ada tu, kita kata ada tu tak yakin lagi tu sebenarnya. Kalau yakin ni, kau nak potong, kau punya pasal. Tapi memang hati aku kata ada. Tu yakin betul kan? Betul. Ataupun kau nak potong, aku kata tak lah, tapi hati aku sebenarnya kata ada. Yakin tu. Cuma dia takut nak kena potong tangan. Tapi kalau ada tak? Ada. Ambil lah. Dia mula ragu. Ada tak ada. Maksudnya kau tak yakin. Okay. Macam mana kita nak dapat yakin tu? Yakin betul tu. Nak dapat yakin betul ni, kalau kita fikir benda yang kita nampak, kita yakin ada macam ni, gelas depan. Kalau saya cakap, Syed, ni gelas, Syed pun nampak, yakin gelas. Betul tak? Betul. Kalau saya kata, Syed, ini adalah kereta, saya kata, gila pun ustaz ni, kau duduk kat zaman mana kan? Jadi kita kalau kata ada, betul ustaz. Jadi sebenarnya nak jaga hati ustaz tu je. Kan? Sebenarnya bodoh Muhammad ni, gila apa cakap merepek. Gelas tu bukan kereta. Betul tak? Betul. Tapi tak apalah yang gelas ada kat depan mata kita, kita nampak tengok. Bayangkan metafizik ni, tak nampak Allah Ta'ala, ghaibiyat. Macam mana kita dapat yakin? Pernah kita fikir? Kalau orang tanya kita, kau yakin tak malaikat? Yakin. Betul yakin? Tak pernah tengok Tapi kita boleh yakin. Kenapa boleh yakin? Tu soalan ni. Macam mana kita nak membina keyakinan itu? Sebab bila kita dapat bina keyakinan itu, kita akan faham di sebalik doa min ladunka rahmatan. Anak muda je, macam mana dia yakin tu kan? Okey, orang minat bola, dia tengok bola, dengan orang tak minat bola tengok bola, sama agak-agak? Tak sama. Saya jujur cakap lah, saya ni orang tak suka tengok bola.
Saya pun. Okey lah tu. Kita satu kapal lah kan. Tapi saya ni ada satu benda yang saya suka, iaitu saya suka tengok orang yang tengok bola. Sebab apa? Sebab orang yang tengok bola tu kadang-kadang dia lebih pandai main bola daripada pemain bola. Agak-agak kritikan dia. Sampai tak masuk gol, bodoh, tak pandai lah kaki bangku. Lengkau tu bila pandai. Tapi dia punya komen, boleh tahan Kita ni kadang-kadang duk lepak kat kedai mama, orang nak tengok bola, masuk gol. Kita tengok apa benda Mamat ni gol. Dia tengah feeling tengok bola, makanya dia bila masuk gol. Tapi orang macam saya ni tak ada feeling, maka tengok dia bodoh ni. Kita katalah kan. Dia sebab pada kita. Sekarang ni kita boleh tak salahkan dia yang dia go melompat-lompat tu? Tak boleh. Jawapannya, dia yakin dengan cara permainan bola. Saya tak yakin. Sebab ada jiwa pada benda tu. Dia macam menghayati bola. Okey, contoh lain. Orang minat sastra dengan orang tak minat sastra, bila dengar orang baca sajak, sama? Tak sama. Saya masa belajar Pakistan dulu, Maulana kita dulu suka baca syair Iqbal. Syair Iqbal ni tokoh syair hebat di Pakistan kan. Tapi dalam bahasa Urdu lah, dalam bahasa Hindi. Maulana ni selalu dia hafal syair Iqbal. Maksud dia bersyarah dia baca syair. Farqaim rabti milatsi tanha kuch nahi, mauj hai darya mein berun darya mein kuch nahi. Kan, kita ni budak Malaysia apa benda tak, bukan jiwa kita. Tapi ada 3-4 orang kawan-kawan kita dalam kelas tu, dia berdiri bila Maulana baca Iqbal mein kehte hain, dia kata Iqbal ada berkata, ayat dia Iqbal mein kehte hain. Jadi budak ni, Iqbal dia macam negara aku kita. Macam negara aku kita dia mesti berdiri kan. Dia berdiri, dia baca syair, dengar farqaim rabti milatsi tanha kuch nahi, mauj hai darya mein berun darya mein kuch nahi. Habis baca syair Iqbal, dia pun duduk balik. Kita pun tengok orang ni, apa pasal kau berdiri? Kau berdiri ni apa kes? Dia kata, aku ni kalau dengar syair Iqbal, kalau aku duduk, aku rasa tak feeling, tak masuk. Aku kena berdiri bawa kosong. Puas. Dia yakin tau dengan seni sastra syair Iqbal tu. Macam kita ni tak sampai tahap yakin tu. Faham? Orang yang ada dia ada jiwa kat situ, maka sebab tu dia berdiri. Kita tak ada jiwa di situ, maka kita tak berdiri. Betul dengar je lah. Betul. Ataupun contoh lain, banyak sangat contoh ni. Orang yang sedang bercinta, bila tengok filem cinta, dengan orang tak pernah ada girlfriend tengok filem cinta, lain. Ayat-ayat cinta, Fahari, Aisyah, Maryam macam nama kan. Dia tengok yang masa tu dia sedang bercinta, dia rasa Fahari tu dia. Dia rasa dia punya feeling tu kan. Dia tengok watak Aisyah, dia rasa Aisyah tu macam girlfriend dia. Dia berada dalam alam filem tu. Padahal filem je. Tapi dia masuk dalam alam tu. Tapi kalau filem tu kita pergi cerita dekat orang yang tak ada girlfriend, kita apa benda apa yo. Sebab apa Sebab dia ada dalam alam itu. Sebab tu dia yakin. Sebab tu dia tengok, dia rasa macam dia. Tapi orang ni dia tak yakin. Okey, macam mana pula orang tu dia ada feeling dengan Tuhan? Dia sebut Tuhan, dia jam feeling Tapi ada orang ni tak ada apa, biasa. Dia tak sampai feeling tu. Feeling tak sampai. Jadi orang yang tak sampai feeling tu, dia tak boleh sampai yakin tu, walaupun dia ada kepercayaan. Tahap dia percaya, baru pergi pada yakin tak? Sekarang ni macam mana anak-anak muda ni, dia punya yakin sampai orang nak bunuh dia, dia boleh tahan lagi akidah dia. Bukan sekadar tu, dia punya doa tu sendiri telah menggambarkan keyakinan dia. Maka bila nak bunuh dia tu, dia doa dengan Tuhan, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Dia percaya rahmat tu. Jadi rahmat dia nak dapat pada Tuhan tu, dia bukan semata-mata rahmat tu, dia dapat makrifah tu, kenal Tuhan betul. Macam orang minat bola, faham bola tu. Macam orang minat syair tu, dia dengar syair tu. Macam orang sedang bercinta tu, dia tengok filem ayat cinta tu. Itu. Dia sebut apa? Wahdatus syuhud. Syuhud kan. Dia tengok, dia rasa, dia masuk kan. Tu kedalaman yakin. Ini yang berlaku pada Ashabul Kahfi. Sebab tu tak pelik Tuhan tunjuk pada dia mukjizat tu. Kehebatan itu Tuhan tunjuk pada dia kan. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Rahmat. Wa hayyi lana min amrina rasyada.
wahayyi lana min amrina rasyada. Kalau ikut terjemah sini, dia kata berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Terjemah dia lah. Kalau saya tak setuju terjemah ni. Kalau saya terjemah, gerakkanlah untuk kami daripada urusan kami ini petunjuk. Tunjuklah jalan pada kami, pimpinlah kami supaya kami boleh menggerakkan hidup kami ni kepada apa yang kamu redha. Macam tu terjemahan kurang lebih. Jadi maksudnya, kami ni memang dah jadi macam ni dah. Kami jadi macam ni dah. Kami ni akan diserang, dibunuh oleh raja. Kami pelari, kami harap daripada rahmat daripada kamu ya Allah. Tapi dalam sesama kadang-kadang kami takut kami tergelincir. Oh ya betul. Takut-takut. Mana tahu kena tangkap sungguh, lepas tu kena sisa tak tahan, jadi kufur balik. Tak nak. Tolong bagi kekuatan dan gerakkan apa yang kami lakukan ini berdasarkan pimpinan kamu wahai Allah. Nampak Jadi amrina rasyadan, dia guna rasyadan. Dia tak guna perkataan hudan. Okey. Kenapa rasyadan? Kenapa tidak hudan? Hidayah ni sampai dekat kita, satu Tuhan bagi ambil dapat. Betul. Macam kita banyak dengar cerita artis-artis kadang-kadang artis bukan Islam. Nama apa tu? Yusuf Islam pun nama dulu. Ada seorang penyanyi tu kan. Cat Steven. Cat Steven kan. Dia duduk kat tepi masjid, tengah mabuk, lepas tu dengar azan, terbuka hati masuk Islam. Ada satu macam tu kan. Ada pula satu lagi, dia ni belajar, dia berfikir, dia tengok alam bla 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 bla. Last sekali dia dapat cetusan, tak? Yalah, kebenaran itu adalah pada Tuhan. Hasil daripada belajar. Sebab itu perkataan rusydan ada juga dalam ayat yang lain digunakan merujuk pada makna matang, kematangan. La ikrah fi din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ar-rusyd qad tabayyana ar-rusydu. Dia tak kata qad tabayyana al-huda. Al-Quran kan? Tiada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah nyatalah kebenaran, hidayah daripada kesesatan. Tapi hidayah di sini dia guna perkataannya ar-rusydu, qad tabayyana ar-rusydu. Dia tak kata al-huda. Kenapa? Sebab hidayah tu macam Kak Steven dapat tu. Tu hidayah tu bagi je umum, dia boleh dapat. Tapi bila rusyd maksudnya ada proses. Dia mesti ada proses. Kau belajar, kau tengok, kau renung, kau tengok Quran, kau baca hadis, kau cuba reflect diri. Jadi sebab itu panggil kematangan. Hidayah berbentuk kematangan. Jadi hidayah ni dapat satu yang Tuhan bagi, ambil engkau sebiji, macam tu kan. Tapi ada satu lagi bukan macam tu. Proses belajar. Mencari benda tu. Mencari. Jadi bila sebut ayat ni, doa dia, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyadan. Dia minta tolong gerakkan kami berdasarkan petunjuk. Maksudnya kami ni bukanlah kamu bagi stokos biji, tu yang kami nak. Kami nak proses, kami akan usaha untuk nak faham lagi. Maksudnya hidayah dapat tu bukan semata-mata hadiah. Memang dia orang berusaha. Itu yakin tak gambar tu. Sebab dia dapat dan ada usaha. Kita ni mungkin dapat hidayah ni sebab huda, bukan rusdan, sebab beranak-beranak Islam dah. Islam keturunan kata. Keturunan Islam. Jadi okey, alhamdulillah. Okey juga. Tapi kalau kita tengok sahabat Nabi bukan macam tu. Proses belajar. Betul. Dia belajar, dia pergi tenung, lepas tu dia tengok, maka kematangan akidah tu. Jadi kematangan akidah tu, kematangan hidayah itu, perkataannya lah rusyd dan rasyada. Dalam ayat ni, wahayyi lana min amrina rasyadan. Dia tak guna hudan. Nampak hikmah Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemuda Ashabul Kahfi yang sebenar. Okey, sambung ayat tu akan datanglah. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Berapa tahun pula? Itu kita akan datanglah bincang insya-Allah. Okey. Jadi alhamdulillah kita telah pun berjaya untuk mentafsirkan sehingga ke 10 pada minggu ini. Dan jangan lupa untuk like, share dan juga follow kami di semua platform social media dengan nama Yuwana TV. InsyaAllah kita akan berjumpa pada episod yang akan datang bersama Ustaz Wanji. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.